Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tragedi ikan beracun bukan perkara baru, sebaliknya pernah berlaku menyebabkan 5 beradik maut serentak hampir 50 tahun lalu. Dalam kejadian 1 Disember 1974, Nuraini Kasim berusia 11 tahun, Muhammad Syukur berusia 8 tahun, Rohana berusia 6 tahun, Hijrah berusia 4 tahun dan Nora Syikin berusia 3 tahun tidak sedarkan diri sebelum meninggal dunia selepas menikmati lauk asam pedas telur ikan kurau sebagai hidangan tengah hari. Kejadian berlaku di Kampung Kandang, Melaka dan mereka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bukit Lintang. Sehingga kini kubur mereka menjadi perhatian apabila terdapat papan tanda kubur 5 beradik mangsa telur ikan kurau. Namun kini keracunan ikan buntal pula meresahkan negara. Sebanyak 58 kes keracunan ikan buntal membabitkan 18 kematian dilaporkan sejak 1985 hingga Mac 2023. Larangan penjualan ikan buntal sudah ditetapkan dengan jelas di bawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1972. Selain itu, Seksyen 13 Akta Makanan 1983 turut menerangkan dengan jelas mengenai larangan penjualan makanan yang mengandungi atau di atasnya bahan beracun, berbahaya atau memudaratkan kesihatan. Oleh itu, ikan buntal yang mengandungi toksin berbahaya tidak dibenarkan dijual. Bahagian kulit, hati, ovari dan usus merupakan bahagian yang mengandungi racun tetrodotoksin dan seksitoksin yang kuat dalam ikan buntal. Menurut perkongsian yang dikongsikan Public Health Malaysia, kedua-dua racun yang terkandung dalam ikan buntal ini lebih membahayakan berbanding sianida. Racun ini akan memberi kesan seawal 20 minit sehingga 2 jam selepas termakan ikan buntal tersebut. Gejala awal termasuk kebas pada bibir, mulut dan kaki diikuti dengan pening, hilang keseimbangan, lemah otot dan lumpuh. Tetapi malangnya, ia tetap dijual dan beberapa mangsa telah meninggal dunia akibat memakannya. Kes terbaru membabitkan pasangan warga emas meninggal dunia di Johor. Pada 25 Mac 2023 jam 7 malam, seorang warga emas meninggal dunia selepas memakan ikan buntal manakala suaminya berada di unit rawatan rapi ICU. Namun pada 8 April 2023 jam 6.20 pagi, suaminya pula meninggal dunia setelah 15 hari mendapat rawatan di ICU. Ding Tian Sun berusia 83 tahun dan suaminya Eng Chuan Sing berusia 84 tahun dari Jalan Sintiam di Camek, Keluang menempah ikan itu melalui media sosial dan menerimanya beberapa hari Lepas itu, mereka membersihkan dan memasak ikan itu untuk makan tengah hari dan sekitar jam 3 petang, wanita itu mula menggigil dan sesak nafas. Kira-kira sejam kemudian, suaminya mula menunjukkan simptom yang sama. Anak mereka membawa kedua-dua mangsa ke unit kecemasan Hospital Encik Hajar Kalsum untuk rawatan. Difahamkan ini adalah kali pertama pasangan itu menjamu ikan buntal. Ikan yang dipesan mereka datang daripada seorang nelayan di Endau Mersing dan diproses oleh pengedar di Batu Pahat. Penjual itu juga berasal dari Batu Pahat dan telah menjual ikan itu secara dalam talian. Malah 15 kg ikan itu telah dijual kepada 4 pelanggan di Camek, Paloh dan seekor di Yong Peng pada hari yang sama. Selain pasangan itu, pelanggan lain masih belum memakan ikan tersebut, tetapi Jabatan Kesihatan telah mendapatkan sampel ikan daripada penjual untuk dianalisis. Keluarga pasangan warga emas yang maut selepas makan ikan buntal goreng berharap pihak berkuasa mengambil tindakan undang-undang yang tegas terhadap penjual dan pembekal ikan beracun itu. Anak mangsa Eng Aili berusia 51 tahun berkata Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perlu menguatkuasakan akta sedia ada dan mengheret mereka yang bersalah ke mahkamah. Menurutnya, kabar duka mengenai pemergian ayahnya Eng Chuan Sing yang diterima kira-kira jam 6.30 pagi dianggap sebagai satu mimpi kerana sehari sebelum itu ayahnya dalam keadaan sihat selain masih boleh mengenali serta berbual mesra. Tambah Aili, ayahnya juga sempat bertanyakan tentang keadaan ibunya namun dia terpaksa berbohong dengan mengatakan ibunya sedang berehat di rumah kerana bimbang kesihatan ayahnya terganggu. Oleh itu, mereka amat mengharapkan KKM dan LKIM menguatkuasakan akta sedia ada di mana Seksyen 13A Akta Makanan daripada KKM serta PU 104 LKIM secara jelas melarang menjual atau menyediakan bahan makanan yang tidak sesuai dimakan oleh manusia. Tindakan ini perlu bagi memastikan kejadian sama tidak berulang kepada keluarga atau orang lain. Dalam pada itu, Aili turut menggesa Pejabat Kesihatan Daerah Keluang PKD memberikan jawapan segera hasil siasatan yang dilakukan. Dia terkilan peniaga ikan berbahaya itu masih bebas walaupun sudah ada nyawa terkorban di dalam tragedi ini. Waktu itu, kertas siasatan berhubung kematian pasangan warga emas tersebut sudah dibuka atas nasihat Timbalan Pendakwa
raya. Pengarah Kesihatan Johor ketika itu, Dr. Mukhtar Pungut atau Ahmad berkata tindakan sewajarnya akan diambil sebaik siasatan itu lengkap. Selain mendapatkan pandangan timbalan pendakwa raya, pihaknya juga akan mengadakan pertemuan bersama waris berkaitan bagi menjelaskan situasi berhubung perkara itu. Kes itu dibincangkan bersama Jabatan Perikanan, Institut Penyelidikan Perikanan dan Polis. Dalam pada itu, beliau juga berkata risikan dan pemantauan penjualan ikan buntal di pasaran masih dilakukan secara berterusan. Penjual ikan adalah diingatkan untuk tidak menjual ikan buntal yang tidak dijamin proses pengendaliannya. Orang ramai juga dinasihatkan supaya berhati-hati di dalam memilih makanan, terutamanya jika ia berkaitan dengan ikan buntal. KKM sudah menghasilkan bahan pendidikan sebagai langkah meningkatkan kesedaran orang ramai berhubung toksin berbahaya di dalam ikan buntal. Sehubungan itu, KKM akan terus mendidik orang ramai mengenai keselamatan makanan termasuk bahaya memakan ikan buntal. Tinjauan dijalankan FSQD KKM pada tahun 2019 menunjukkan bahawa 86% daripada responden yang terdiri daripada orang awam, penjual ikan, nelayan dan tukang masak mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai bahaya pengambilan ikan buntal. Ikan buntal iaitu sejenis ikan yang juga disebut ikan fugu, tergolong dalam satu daripada jenis racun semula jadi yang paling bahaya dan mematikan di dunia. Racun yang dikenali sebagai tetrodotoxin yang terdapat di dalam ikan buntal adalah racun yang boleh menyerang sistem saraf dan sangat mematikan. Memakan sekitar 1 hingga 2 mg racun tetrodotoxin sudah membuat nyawa melayang. Selalunya ikan buntal hanya dihidangkan dengan selamat dimakan oleh restoran yang pakar memprosesnya sahaja. Racun tidak akan hilang walau ikan buntal dimasak atau dibekukan. Jika tidak diproses dengan betul, maka racun dari organ tubuh ikan buntal boleh menyebar dan terserap ke dalam dagingnya. Oleh itu, janganlah cuba-cuba memberanikan diri untuk memakan ikan yang beracun ini, sedangkan banyak lagi ikan lain yang boleh dicuba dan sedap untuk dimakan. Sekian.